Assalamualaikum semua. Baiklah, kita sambung semula pelajaran kita pada hari ini. Baca doa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita minggu lepas kita dah belajar tentang jenis-jenis air mutlak, kan? Baiklah, kita nyanyi lagu yang kita dah belajar minggu lepas. Air mutlak ada 7 jenis. 1 air hujan, 2 air perigi, 3 air laut, 4 air mata air, 5 air sungai, 6 air embun, 7 air salji. Alhamdulillah. Baiklah, air mutlak anak-anak boleh digunakan untuk mandi, beruduk dan menghilangkan najis. Juga boleh digunakan untuk membasuh dan memasak. Baiklah, kita mula buku surat sebelah. Hari ini kita nak belajar tentang bahagian air. Bahagian air. Air ada berapa bahagian? Ada 5. Pertama, air mutlak. Air mutlak. Kedua, air musyammas. Ketiga, air mustakmal. Okey, sebelah. Sambung lagi. Keempat, air muqayyad. Kelima, air mutanajis. Baiklah, kita nak baca satu-satu pula. Apa air mutlak ya anak-anak? Air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Macam air yang 7 jenis tadi yang kita belajar. Suci dan menyucikan. Kan maksudnya boleh guna untuk mandi, ambil air wudu. Okey. Yang kedua, air musyammas. Air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Makruh menggunakannya pada tubuh badan. Makruh kita gunakan air musyammas. Baik, tepatnya air musyammas, air yang terdedah di tengah cahaya matahari yang terik. Makruh digunakan. Maksudnya air ni makruh digunakan. Okey. Terdedah di cahaya matahari yang panas dan makruh digunakan. Tapi suci dan menyucikan boleh, maksudnya masih boleh kita boleh guna untuk bersuci tapi makruh. Okey, air mustakmal pula air yang telah digunakan untuk beruduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang dari 2 kola serta tidak merubah salah satu sifat air. Apa sifat air tu? Bau. Contoh, kalau bau dia tu dah bau lain air kan, bau air kan ada. Contoh, bau air tu dia mula-mula biasa tapi dah ada bau macam hanyir ke kan, tak boleh dah. Dah bukan air mustakmal. Warna mula-mula air tu jernih kan, tapi bila air tu dah jatuh, kita tengok air dalam beldi tu warna dia macam kelabu-kelabu sikit, pun tak boleh. Rasa kan, bila kita rasa air tu macam lain je kan. Okey, maksudnya air tu tidak suci pada diri dia. Air mutlak ni boleh kita gunakan untuk macam kita guna untuk masak ke, kan boleh masak ke, tapi nak bersuci tak boleh. Untuk ambil uduk tak boleh. Untuk kita nak bercebok dengan air mustakmal ni tak boleh. Kita ambil air dalam beldi ni, kita buat ke tandas, kita nak bersuci dengan air ni, kita nak cebok tak boleh. Kalau kita nak masak nasi boleh, nak cuci beras tu boleh. Sebab dia air ni suci. Sebab beras tu taklah najis kan. Kita nak guna dengan air, kita nak minum ke macam tu kan, air dah tak ada kan, kita nak minum air ni, air mustakmal ni boleh lagi kita guna. Sebab dia suci tetapi dia tak menyucikan yang lain. Cuma dia tak boleh untuk menyucikan yang lain, dia tak boleh. Maksud dia tu. Okey, sambung sebelah.
Okey, kita buka sebelah pula. Sebelah. Buku surat sebelah. Air muqayyad. Air tersebut mengubah warna, bau atau rasa. Ia juga mengubah nama air. Seperti air kopi dan air sabun. Air kopi dengan air sabun ni pun dia tak boleh guna untuk bersuci kan. Tapi kita minum boleh tak? Boleh. Suci tapi tidak menyucikan. Maksudnya pun sama macam air mustakmal tu. Tak boleh kita guna untuk bersuci. Tapi nak minum boleh. Okey, kedua seterusnya air mutanajis. Air mutanajis pun tersilap sahaja. Kita buka semula air mutanajis, air kurang 2 kola dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak merubah sifat air walaupun sifat dia tak berubah. Kemudian lebih 2 kola dimasuki najis ke dalamnya dan merubah sifat air. Kalau air tu kurang 2 kola jatuh najis, maka macam mana keadaan pun tetap najis. Tapi kalau air tu lebih 2 kola, kalau terjatuh najis, kalau dia berubah sifat, barulah dia jadi air mutanajis. Macam tu. Contohnya air ni banyak. Air macam kat masjid tu banyak dalam kolam besar kan. Jatuh najis, cecak. Masih lagi suci sebab dia lebih 2 kola. Dan tidak berubah bau, rasa dan warna. Okey, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni nanti awak cuba jawab soalan dalam muka surat 101 dalam buku aktiviti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka 101 hingga 102. Okey, di gambar ni, dalam gambar ni dia selorek jawapan yang betul. Ni air mutlak. Ni dia terang ni air mutlak. Dia suruh pilih air mutlak ke air mustakmal. Air mineral ni boleh guna ambil uduk kan. Jadi air mutlak ya. Kemudian air mutanajis. Air mutanajis yang terjatuh najis. Burung ni dia berak dalam air dan berdi ni. Jadi air mutanajis ke air musyammas. Air musyammas air yang terjemur panas. Okey, air mutlak okey ke air musyammas. Dalam bekas ni kecil je bekas ni. Kemudian dia air matahari. Kena kat dalam bekas ni air apa? Air mutlak ke air musyammas. Air mutanajis. Air mutanajis yang terjatuh najis ke dalam dia. Air mustakmal pula air yang digunakan selepas beruduk. Maksudnya air ni air kita ambil uduk, lepas tu jatuh air dalam berdi ni. Air dalam berdi ni air apa? Air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk beruduk. Okey. Air ni air gambar air kopi. Air mustakmal ke air yang bersuci tetapi tidak menyucikan yang lain. Maksudnya macam air yang tak boleh digunakan untuk menyucikan yang lain lah maksud dia baiklah anak. Jadi anak-anak boleh buat muka surat 101 dan 102. Okey, sekian. Okey. Warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Saya mahu mengambil uduk. Air apakah yang boleh digunakan untuk beruduk? Air apa dia tanya? Air paip ke? Air yang terjemur panas ke? Air teh ke? Air teh ni kan? Air yang telah digunakan untuk beruduk ke? Atau air mutanajis, air yang terjatuh najis ke dalamnya? Mana satu? Itu yang boleh guna untuk beruduk. Pilih yang boleh saja yang ni. Yang kedua, saya mahu memasak. Air apakah yang boleh digunakan untuk memasak? Air apa yang boleh digunakan untuk memasak? Jadi anak-anak pilih dan warnakan air yang boleh digunakan untuk masak. Ni air mineral, air yang terjemur panas. Ni air susu. Boleh tak masak dengan air susu? Air paip. Boleh tak kita masak dengan air paip? Air yang telah diberakkan burung. Boleh tak kita gunakan untuk memasak? Okey, lepas itu saja. Anak-anak cuba jawab ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.